Okey, baik. Alhamdulillah. Dengan itu saya dengan tanpa melengahkan masa, mohon maaf juga tadi sedikit terlewat duduk dalam tandas. Silakan pada Al-Fadhil Tuan Guru kita, Fadhil Ustaz Hazri untuk memulakan sesi daurah kita untuk pembacaan kitab 36 adab bersama Al-Quran, dan insya-Allah hari ini kita sambung bab 25 pada muka surat 80. Dipersilakan pada Tuan Guru kita, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi amin khair. Terima kasih pada akhina al-fadhil Ustaz Muhammad Fahmi, hafizahullah wa mata'ahu bi sihatin wa afiyah. Para asatidatul kiram, babuna fillah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripadanya kita dapat menyambung kembali pengajian kita sambung pada bab yang ke-25. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi 'ulumihi fi darain insyaallah. Bacaan basmalah pada permulaan setiap surah kecuali surah At-Taubah. Imam Al-Qurtubi pada tafsirnya menakalkan qaul Imam Malik rahimahullahu taala berkenaan dengan bacaan basmalah dengan menyatakan ia bukannya termasuk daripada ayat-ayat surah Al-Fatihah dan juga bukan pada surah-surah yang lain. Para ulama mazhab Hanafi berkata ia bukan ayat daripada surah Fatihah dan juga bukan daripada surah-surah yang lain. Ia ditulis hanya sebagai pemisah antara surah-surah dan sebagai memohon keberkatan. Para ulama Syafi'iyah menyatakan bahawa ia adalah ayat daripada setiap surah. Imam Ahmad menyatakan bahawa Bismillah adalah ayat daripada surah Al-Fatihah dan dibacakan secara perlahan pada setiap rakaat solat. Imam Malik pula menyatakan tidak membacanya pada salat fardu sama ada secara perlahan ataupun secara kuat. Ini hal-hal khilaf berkenaan dengan ayat bacaan basmalah. Abu Hanifah menyatakan basmalah bukan ayat daripada surah Al-Fatihah dan dibaca secara perlahan. Ini kerana ia sebahagian daripada zikir. Asy-Syafi'i menyatakan ia adalah ayat daripada surah Al-Fatihah dan dibaca secara kuat. Semua pendapat mempunyai dalil-dalilnya. Semua pendapat ni ada dalil-dalil yang tersendiri. Telah bersepakat ke semua imam mazhab bahawa basmalah termasuk sebahagian daripada ayat pada surah An-Naml. Bismillah ni dalam surah An-Naml memang ayat dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam cerita Balqis, ketika mana surat yang diutuskan oleh Nabi Allah Sulaiman kepada putri Balqis. Dalil bagi mereka yang menyatakan basmalah bukan ayat daripada surah Fatihah. Ni kita tengok dalil-dalilnya tu. Daripada Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli faqala alam yaqulillah istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum summa qala li law 'allimannaka suratan hiya a'zamu surah fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid summa akhadha biyadi falamma arada an yakhruja qultu lahu alam taqul لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Aku salat di dalam masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku dan aku tidak menyahutnya. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah. Maksudnya sesudah beliau selesai salat, beliau datang bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, aku tadi sedang solat. Rasulullah SAW berkata, tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kamu, yakni memanggilmu.
Kemudian baginda berkata, aku akan mengajarkan kamu satu surah paling agung daripada Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid. Ketika baginda ingin keluar dari masjid, aku berkata, tidakkah engkau berkata bahawa ingin mengajarkan kepadaku satu surah yang paling agung daripada Al-Quran? Baginda berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Ia adalah sab'ul mathani. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang, ya, kerana kita wajib membacanya 17 kali paling kurang dalam solat fardu, dan Al-Quranil Azim yang diturunkan kepadaku. Ya, ini di antara dalil mereka yang mengatakan bahawa Bismillah tu bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Tapi Imam ya, Al-Haramain Al-Juwaini, ya, salah seorang daripada kita katakan orang yang banyak berkhidmat untuk mazhab Syafi'i dalam menjawab ya, perbezaan-perbezaan antara mazhab ni, maka Imam Al-Juwaini mengatakan bahawa hadis ini adalah kerana Rasulullah SAW kata nak bagi tahu surah apa, sebagaimana dhabit pada yang berikutnya, iaitu Sab'ul Mathani. Hanya sekadar Nabi kita bagi tahu nama, ya, Nabi bagi tahu nama surah. Bahkan surah Al-Fatihah ni juga dikenali sebagai suratul hamdi, ya, surah Alhamdu. Maka dengan sebab itulah hadis ini tak boleh dijadikan dalil, ya, menunjukkan bahawa Bismillah itu bukan ayat daripada surah Fatihah, kerana ya, ia hanyalah sekadar memberikan pengenalan nama surah. Ya, itu ya, jawapan daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Baik. Daripada Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu telah berkata, aku telah mendengar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, Allah Taala berfirman, qasamtus salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Taala hamidani 'abdi. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين عبدي وبيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Maksudnya, aku telah membahagikan solat separuh untukku dan separuh lagi untuk hambaku, ya, iaitu dalam bacaan solat. Apabila hambaku berkata segala puji tertentu bagi Tuhan seluruh alam, maka Allah berkata hambaku telah memujiku. Apabila hambaku membaca yang maha pemurah lagi maha mengasihani, Allah berkata hambaku telah memujiku. Apabila hambaku membaca pemilik hari pembalasan, Allah berkata hambaku telah mengagungkanku. Apabila hambaku membaca hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, Allah berkata ini adalah di antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang diminta. Apabila hambaku membaca tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah berkata, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang diminta. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Bermula pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dengan sebab itulah juga para ulama mengatakan bahawa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ayatun mustaqillah la tasilu bima qablaha wa ma ba'daha. Ya, kalau kita tengok dalam tabiin adab dalam tilawah Quran, kalaulah kita nak baca surah Fatihah ni dalam keadaan kita sambung sekalipun, ya, maka dikatakan sunat, ya, pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita tak sambung dengan ayat sebelumnya dan juga tidak sambung dengan ayat selepasnya, kerana ia batas pemisah di antara
Ya, di antara ayat yang dikatakan ya untuk Allah dan juga untuk hamba-Nya. Baik, daripada Anas radhiyallahu taala anhu telah berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Ini ya jelaslah hadis ni ya macam kuatlah bagi mazhab lain ya yang mengatakan bismillah tu tak dibaca. Aku telah menunaikan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Aku tidak mendengar salah seorang daripada mereka membaca basmalah. Baik. Itu bagi hujah kumpulan ataupun aliran mazhab yang mengatakan bahawa bismillah ni bukan ayat daripada ayat surah Fatihah. Baik, hujah mereka yang mengatakan basmalah sebagai ayat daripada setiap surah dan daripada surah Al-Fatihah kecuali surah Al-Bara'ah. Ya, daripada Anas telah berkata, suatu hari ketika mana kami bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba baginda menundukkan kepalanya seperti orang yang pitam. Maksudnya Nabi kita biasanya digunakan dalam lafaz hadis habasahus sakinah. Nabi kita dirundun, terdiam kaku. Kemudian baginda mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami bertanya kepada baginda tentang apakah yang membuatkan baginda tersenyum. Lalu baginda menjawab, unzilat alayya anifa suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha faqala hal tadruna amal kautsar qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Sebentar tadi telah diturunkan kepadaku satu surah. Maka baginda pun membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Jadi maksudnya di sini sabit bacaan bismillah pada awal surah Al-Kautsar. Lalu baginda bertanya, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda berkata, sesungguhnya Al-Kautsar adalah satu sungai yang dijanjikan Tuhanku di syurga. Baik, daripada Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir telah berkata, Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an hatta qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin fi akhirih falamma sallama qala inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah ikut solat di belakang Abu Hurairah. Beliau membaca basmalah dan membaca Ummul Quran sehingga berakhir ayat-ayatnya dan berkata amin. Selepas mengucapkan salam, Abu Hurairah menyatakan, akulah orang yang paling hampir perbuatan solatku dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalian semua. Yakni Abu Hurairah menunjukkan tata cara solat yang dilakukan oleh baginda SAW yang jelas dalamnya ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun penafian daripada Sayyidina Anas bin Malik yang mengatakan saya solat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Saya tak dengar dia orang baca semuanya membaca Bismillah. Maka hadis itu adalah nafi. Hadis itu adalah nafi, penafian. Manakala hadis Abu Hurairah ini adalah khabar, adalah khabar, iaitu berita yang disampaikan. Maka orang yang menafikan kerana orang itu tidak pernah melihat apa yang berlaku. Manakala khabar pula ialah kerana orang itu sendiri yang mengalaminya. Maka dengan sebab itulah dalam kaedah bila bertentangan dua hadis antara khabar dan nafi, ulama mengatakan taqdimul khabar anin nafi. Dahulukan dulu khabar daripada penafian. Maka atas kaedah itulah masya-Allah hadis Abu Hurairah ini diangkat oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang mana jelas Abu Hurairah menunjukkan bahawa Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dalil bagi mereka yang mengatakan basmalah diturunkan untuk memisahkan di antara surah-surah bukan satu ayat daripada surah.
Ya, sebagaimana pandangan mazhab Hanafi. Ya, mengatakan bahawa bismillah ni bukan ayat daripada surah Fatihah, ya, dan bukan pada mana-mana surah. Ia hanyalah sekadar pemisah antara satu surah dengan surah yang lain. Kerana Nabi kita tidak mengetahui turunnya awal surah kecuali dengan turunnya bismillah. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih, dan Al-Hakim dalam Mustadrak yang diakui oleh Az-Zahabi, dan lafaznya daripada Al-Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu khatma surah hatta tanzil alaihi bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW tidak mengetahui penghujung surah sehinggalah diturunkan turunnya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sampailah turun lafaz bismillahirrahmanirrahim, Nabi kita tahulah itu bahawa awal surah. Riwayat yang lain menyebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya kanal muslimun la ya'lamuna inqidha' as-surah. Ya, orang-orang Islam ni tak tahu berakhirnya surah. Sampailah turun bismillahirrahmanirrahim, fa idza nazalat bismillahirrahmanirrahim alimu anna suratan qadat. Ya, apabila turun aja bismillah, maka tahulah orang Islam bahawa satu-satu surah itu telah pun selesai. Surah At-Taubah tidak dimulai dengan bacaan basmalah kerana Jibril tidak turun dengannya pada surah ini, seperti mana kata Al-Qushairi. Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, aku telah bertanya kepada Ali bin Abi Talib, kenapa tidak ditulis basmalah pada awal surah Bara'ah? Ali menjawab, ini disebabkan basmalah itu adalah aman. Sedangkan surah Al-Bara'ah diturunkan dengan pedang yang tiada padanya aman. Sebab surah Bara'ah ni merupakan surah pertama yang diturunkan dalamnya perintah-perintah berperang. Maka dengan sebab itu tidak dibaca, tidak dimulakan dengan bismillah. Diriwayatkan daripada Al-Mubarrid dengan maknanya telah berkata, dengan itu tidak dihimpun di antara keduanya kerana basmalah adalah rahmat dan bara'ah diturunkan pada kemarahan. Sufyan bin Uyainah menyatakan bahawa basmalah tidak ditulis pada awal surah Taubah kerana ia adalah rahmat, dan rahmat adalah aman, sedangkan surah ini diturunkan mengenai orang munafik dan dengan pedang, maka tidak ada aman bagi orang-orang munafik. Itu di antara sekadar kita katakan makluman untuk keluasan kefahaman kita berkenaan dengan ayat bismillah. Jadi apapun mengikut mazhab kita, ayat bismillah ni merupakan satu ayat daripada surah Fatihah, dan ia juga dibuktikan lagi dengan ayat bismillah itu dalam mushaf Kufah, dalam Kufi, mushaf Kufi dinyatakan bismillah ini sebagai satu rakam ayat dalam surah Al-Fatihah. Kita ambil maklum bahawa surah Quran yang ditulis zaman Sayyidina Uthman berjumlah 6 buah mushaf yang dihantar ke daerah-daerah yang berbeza. Maka satu mushaf yang dihantar ke Kufah, yang hari ini menjadi rujukan utama dalam Quran, sehinggalah keseluruhan Quran yang ada zaman ni semuanya dicetak ikut mushaf Kufah. Maka dengan sebab itulah pada bismillah itu diletakkan rakam ayatnya satu, kerana pada ulama-ulama Kufah, mushaf Kufi, bismillah itu dikira sebagai satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Baik, berikutnya mengetahui kelebihan-kelebihan surah-surah dan tidak meninggalkan bacaannya pada waktu-waktu yang terdapat padanya kelebihan. Maksudnya di antara adab kita memuliakan dan mengagungkan Quran juga kita ambil tahu surah-surah apa yang agung, yang mulia, yang patut diamalkan, yang dibaca pada waktu-waktu yang tertentu. Sebagaimana inisiatif yang dilakukan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, beliau telah membuatkan satu jadual bacaan-bacaan surah cadangan kepada imam-imam bila mengimamkan solat.
Yang sanya kalaulah kita rujuk balik sebenarnya semua surah-surah yang dicadangkan itu ada fadilat-fadilatnya. Ya, ada fadilat-fadilat. Baik, kelebihan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, maksudnya kita juga dituntutlah dalam mengagungkan Quran ni ambil tahu apa kelebihan-kelebihan surah Al-Quran. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'u Zahrawain Al-Baqarah wa surah Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan atau ka'annahuma ghayayatan atau ka'annahuma firqani min tayrin sawwaf tuhajjani an ashabiha. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha khasrah wa la tastati'uha al-batalah." Qala Muawiyah balagani anna al-batalah as-sahrah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah Zahrawain. Gelaran bagi Baqarah dengan Ali Imran ni dipanggil Zahrawain. Dua bunga yang mekar. Kerana kedua-duanya akan mendatangi pada hari kiamat seperti awan atau seperti dua kawanan burung yang berbaris memberi hujah untuk pembacanya. Jadi pembela pada pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah kerana mengambilnya adalah berkat dan meninggalkannya adalah kesedihan. Dan tidak mampu disihir oleh tukang sihir. Ya, bagi mereka yang istiqamah membacanya. Itu di antara kelebihan surah Al-Baqarah. Baik, kelebihan surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Penutup Al-Baqarah ni bermula daripada ayat Amanar Rasul sampailah fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu penutup Baqarah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sama'a naqidan min fawqih. Farafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawm lam yuftah qattu illa al-yawm. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. Ketika mana Jibril duduk bersama Rasulullah SAW, baginda mendengar suara daripada atasnya. Lalu Jibril mengangkat kepalanya, yakni mengalihkan penglihatannya ke arah tempat bunyi tadi. Maka katanya, ini adalah pintu daripada langit telah dibuka pada hari ini. Jibril kata, Muhammad, ni pintu langit terbuka. Ia tidak pernah terbuka sebelum ini. Kemudian turunlah malaikat daripadanya. Kata Jibril, ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Dan ia belum pernah turun ke bumi melainkan pada hari ini. Lalu malaikat itu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kedua-duanya kepada kamu, wahai Muhammad, yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelum kamu, iaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat penutup daripada surah Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca dengan satu huruf daripada kedua-duanya, melainkan diberikan kepadamu. Dua nur ni disunatkan dan digalakkan kita baca sebelum tidur. Sebelum tidur. Surah Fatihah dengan penutup surah Al-Baqarah. Digalakkan kita baca sebelum tidur. Kenapakah digalakkan baca sebelum tidur? Kata para ulama. Digalakkan baca sebelum tidur ni.
supaya mengingatkan kita tentang prinsip dalam kehidupan kita. Kalau dirujuk balik tafsir surah Fatihah dan tafsir penutup surah Baqarah, ya, kita akan dapati itulah prinsip-prinsip kehidupan yang diajar dalam Islam. Maka supaya kita baca setiap malam. Ya, orang yang mengaji berkenaan dengan biofizik, mereka buat satu kajian berkenaan dengan otak manusia. Maka otak manusia ni dia melalui proses pemadaman memori ketika mana kita tidur malam. Ya, memori-memori yang tak penting akan dipadam. Siang hari bergaduh dengan orang, ya, dan sebagainya, tidur malamnya dia padam, esok pagi kita rasa lega. Dan ya, tak ada rasa nak marah lagi, nak bergaduh lagi. Ya, maka itu merupakan ya proses ya minda kita. Maka apa juga yang kita cuba pesan kepada minda kita supaya tidak padam, maka ia tidak akan dipadam. Maka dengan sebab itulah digalakkan baca 2 ayat ni sebelum tidur. Ya, rasa-rasanya para sahabat kalau baca dia orang faham dah. Mestilah faham. Ya, setiap lafaz yang diucapkan tu difahami. Ya, tuntutan-tuntutannya. Ya, begitulah juga pada amanah Rasul, ya, sampailah ya akhirnya. Ya, fansurna al-qaumil kafirin. Maka sudah semestinya para sahabat ni baca dengan faham yang mendalam. Maka bila faham bermaksud menyematkan ingatan tentang prinsip-prinsip kehidupan ni tiap-tiap malam supaya tak lupa. Ya, ambil daripada inilah ya para pengkaji mengatakan bahawa kalaulah kita ni nak kuat ingatan, maka apa yang kita belajar pada satu hari itu kita baca balik pada malam hari. Ya, macam kami saya di Semakel, masya-Allah, kita pesan pada budak-budak untuk amalkan. Ya, semua subjek yang dia belajar hari itu malam dia mesti ya waktu prep tu dia baca balik, dia buka buku tengok balik yang cikgu ajar siang hari. Ya, supaya dia ingatkan kepada minda dia yang ni jangan padam, fail ni fail penting, jangan padam, simpan. Ya, selamanya simpan. Ya, bila ya malam proses pemadaman memori itu, yang tu tak akan dipadam lah, sebab apa, dia baru ingatkan aja ya kepada otak dia supaya jangan dipadam. Ya, itu hasil daripada apa? Dapatan daripada pesan Nabi supaya baca Nurain ni tiap-tiap malam. Ya, sebab apa tak suruh baca siang? Ya, disuruh baca malam. Maka dibuat kajian. Oh, rupa-rupanya masya-Allah, itulah prinsip dalam kehidupan yang mana kita perlu ingatkan minda kita yang ni tak boleh padam. Baik, daripada Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatah. Sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah pada waktu malam, maka kedua ayat itu mencukupkannya. Ya, maksudnya sudah cukup dah sebagai doa. Siapa yang baca 2 ayat akhir daripada surah Baqarah. Baik, berikutnya kelebihan ayatul kursi. Kelebihan ayatul kursi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa beliau berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Fa'atani atin faja'ala yahsu min at-ta'ami. فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah SAW telah mewakilkan aku untuk menjaga zakat Ramadan. Ya, Nabi SAW mewakilkan aku untuk menjaga zakat Ramadan. Dan hadis ni panjang sebenarnya, cuma disebut di sini dengan cara meringkaskan. Ya, bila Abu Hurairah jaga ni, pada malam hari Abu Hurairah dapati simpanan dia kurang. Maka dia mulalah berjaga, berkawal malam, tengok siapa yang ambil.
Tiba-tiba dia dapati ada makhluk yang boleh masuk dan ambil harta tadi tu. Maka Abu Hurairah tangkap makhluk tu. Ya, lalu kata dia, ya, aku akan serahkan kamu pada Nabi SAW. Maka orang tu pun minta lah, ya, minta dimaafkan, janji tak buat lagi. Ya, Abu Hurairah pun lepas. Ya, esok pagi bila Abu Hurairah datang semayang, ya, subuh, Nabi kita SAW pun tanya Abu Hurairah apa jadi. Ya, Abu Hurairah pun kata dia janji takkan datang lagi ya Rasulullah. Nabi kita kata tengok malam ni dia datang lagi. Ya, sungguh pada malamnya datang pula, tangkap lagi. Ya, kemudian ya, dia minta merayu lagi, maka dilepaskan lagi. Ya, sebab kesian. Ya, dilepaskan lagi. Esok Nabi kita tanya Abu Hurairah macam mana semalam, datang tak? Datang ya Rasulullah, tapi dia minta maaf saya pun lepas. Ya, dia janji tak buat lagi. Nabi kita katakan esok malam dia datang lagi. Ya, malam ni nanti dia datang lagi. Maka Abu Hurairah tunggu lagi dan dia datang juga. Maka bila datang kali itu Abu Hurairah tangkap dan Abu Hurairah kata akan bawa kamu jumpa Nabi SAW. Ya, maka orang tadi pun kata aku nak ajak kamu satu bacaan. Kalau kamu baca bacaan tu, ya, kamu takkan diganggu oleh syaitan. Ya, lalu diajaklah baca ayat, disebutlah tentang bacaan ayat kursi. Apabila kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi, nescaya Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan menghampirimu sehinggalah waktu pagi. Rasulullah SAW berkata, syaitan itu jujur kepadamu, wahai Abu Hurairah, ya, dalam ceritanya itu. Padahal dia adalah seorang penipu. Ya, dia adalah seorang penipu. Maka itu kisah berkenaan dengan kelebihan ayatul kursi apabila dibaca. Baik, kelebihan surah Al-Kahfi daripada Barra' bin Adib radhiyallahu ta'ala anhu, kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi wa ila janibihi hisanun marbutun bishatanaini fataghashathu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farsuhu yanfiru falamma asbaha atan nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika faqala tilka sakinah tanazzalat bil Quran. Ada seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya seekor kuda yang terikat dengan 2 utas tali. Kemudian dia nampak awan menaunginya. Awan turun, awan putih ni turun ya ke bawah. Lalu awan makin menghampiri dan kudanya pula lari daripada lindungan awan itu. Dia terkejut. Keesokan lelaki itu pergi berjumpa Nabi SAW lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Baginda pun bersabda, itu adalah sakinah, iaitu ketenangan dan rahmat yang disertai dengan para malaikat. Ya, malaikat turun tu dengan ketenangan dan rahmat yang turun dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ya, lelaki yang baca Quran itu ialah Sayyidina Usaid ibn Hudayr, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ketua bagi orang-orang Aus. Ya, Usaid bin Hudayr. Ya, kisah dia agak panjang, ya, dan beliau bila baca Quran, kuda dia meronta-ronta, dia berhenti, kuda dia pun berhenti, dia baca Quran lagi, kuda dia kuat meronta, maka dia pergi tengok, rupanya turun awan-awan putih, ya, ke seluruh laman kawasan rumah dia. Nabi kita katakan itulah malaikat yang turun, ya, mendengar bacaanmu wahai Usaid, dan kalaulah kamu tak berhenti semalam, nescaya zahirlah para malaikat itu kepada semua manusia, kerana malaikat tidak akan meninggalkan majlis baca Quran. Masya-Allah. Baik, daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surah Kahfi, maka ia terpelihara daripada gangguan Dajjal. Ya, dia selamat daripada Dajjal. Sama ada keselamatan itu ialah dengan erti kata sebelum datang zaman Dajjal dia dimatikan, maka selamat dia daripada fitnah Dajjal. Ataupun keselamatan itu dengan datangnya Dajjal tetapi fitnah Dajjal tidak kena pada dia. Itu kelebihan 10 ayat awal dalam surah Kahfi. Dalam riwayat yang lain ada juga menyebut tentang kelebihan yang sama,
baca 10 ayat yang akhir daripada surah Al-Kahfi. Baik, berikutnya surah Al-Ikhlas. Daripada Qatadah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu bahawa ada seorang mendengar seorang lelaki membaca Qul huwallahu ahad dengan berulang-ulang kali. Pada pagi keesokannya dia datang menemui Rasulullah SAW lalu menyebutkan cerita itu kepada baginda. Seolah-olah merasa surah itu sangat sedikit. Jadi seorang ni dengar orang sembahyang malam. Dia ni sembahyang malam duk baca Qul huwallahu aja. Tak baca ayat-ayat lain. Baca Qul huwallahu aja. Maka orang ni pun datang bercerita kepada baginda Nabi seolah-olah macam leceh sangatlah. Baca 10 Allah saja, tak baca surah lain. Lalu baginda SAW menegur perasaan yang macam tu. Nabi kita tegur, Nabi kita katakan walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Demi Tuhan yang jiwaku dalam kekuasaannya, sesungguhnya surah itu menyamai 1/3 Quran. Sebab Quran ni dia berintipati dia bawa yang pertama tauhid, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Maka Qul huwallahu ahad itu merupakan ayat-ayat tauhid. 1/3 Quran yang bicara tauhid itu ada dalam Qul huwallahu ahad. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Ini juga kelebihan surah Al-Ikhlas. Kita ringkaskan aja. Nabi kita utuskan seorang lelaki bersama kumpulannya dalam satu gerakan ketenteraan. Telah menjadi adab dan juga kebiasaan para sahabat, siapa yang dilantik jadi ketua maka dialah jadi imam. Maka orang tersebut pun menjadi imam dan dia khatamkan, dia tutup setiap rakaat dia dengan Qul huwallahu ahad. Dengan erti kata dia baca ayat-ayat lain, tapi dia akan tutup dengan baca surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama pun sama, rakaat kedua pun sama. Maka para sahabat ni ikut aja. Tak bangkang. Walaupun perbuatan itu mereka rasa janggal dan pelik. Kerana tak pernah dengar Nabi SAW melakukan hal yang sedemikian. Tak pernah dengar Nabi kita melakukan hal yang sedemikian. Maka mereka bila balik aja mereka cerita kepada Nabi SAW. Dia orang kata, ya Rasulullah, kamu dah lantik dia jadi ketua kami, dia ni jadi imam, dia buat macam tu pula. Tiap-tiap rakaat tu baca surah Al-Ikhlas selepas baca surah lain. Maka Rasulullah SAW tidak langsung menghukum perbuatan itu bid'ah ke apakah, tak cepat macam mana sebahagian daripada kalangan orang kita zaman ni. Asalkan pelik sikit je, bid'ah langsung. Tetapi Nabi kita suruh dapatkan penjelasan orang tadi. Saluhu lima kana yaf'alu dzalik. Cuba tanya dia, sebab apa dia buat macam tu? Maka para sahabat yang tak berpuas hati ni pun pergi tanya tengok. Maka orang itu mengatakan surah Al-Ikhlas ini adalah sifatul Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka aku sangat mencintainya dan sayang untuk baca dia ni setiap kali sembahyang kerana ia mengingatkan tentang sifat-sifat Allah. Maka Nabi kita katakan, sampaikan kepadanya bahawa Allah juga sangat cinta kepadanya kerana kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas. Baik, berikutnya kelebihan muawwidhatan Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu berkata, ni paling kurang tidak pun waktu kita mengajar ada dalam kalangan pelajar kita bila dia sampai pada surah-surah ni kita ceritalah kelebihan-kelebihan dia supaya itu kita katakan menyemarakkan lagi amal dalam kalangan para pelajar kita. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW kepadaku, unzilat alayya ayatun lam yura misluhunna qattu al-mu'awwidatan. Telah diturunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak ada yang sepertinya. Tak ada ayat yang macam tu lagi. Iaitu Al-Mu'awwidatan. Dua surah. Dinamakan Mu'awwidat kerana ia surah yang dimulakan dengan Qul a'udzu. Katakanlah aku memohon perlindungan. Maka surah itu surah menyebabkan dalam kita katakan galakan kepada kita untuk kita baca dan mengharapkan perlindungan Allah. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يفسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. Sayyidah Aisyah kata Rasulullah SAW apabila baginda hendak tidur pada setiap malam, baginda menghimpunkan 2 telapak tangan kemudian menghembuskan pada kedua-duanya. Ini ikhtilaf dalam riwayat. Ada riwayat mengatakan Nabi kita baca, kemudian baru Nabi kita tiup. Ada riwayat juga sebut Nabi kita hembus, kemudian baru Nabi kita baca. Maksudnya berbeza-beza dalam riwayat. Lalu baginda membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kemudian baginda akan menyapu ke seluruh tubuhnya dan Nabi kita lakukan sebanyak 3 kali. Ulama mengatakan 3 kali itu adalah wajhil akmal. 3 kali itu ialah cara yang paling sempurna. Tetapi kalaulah dengan seorang buat sekali sekalipun sudah memadai. Kalaulah dia baca sekali aja, dia tu kemudian dia sapu seluruh badan dia, itu sudah memadai. Kalau buat 3 kali lebih memadai lagi. Ada ulama kata 3 kali itu hanyalah tiup dan sapu. Ada juga yang mengatakan 3 kali itu maksudnya 3 kali baca. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian tiup sapu, baca lagi, tiup sapu, baca lagi. Sedemikian. Maka ulama mengatakan bahawa 3 kali itu ala wajhil akmal, dengan cara yang paling sempurna. Sekurang-kurangnya sekali. Sudah memadah. Baik, berikutnya kelebihan surah Al-Mulk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah SAW bersabda, inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya satu surah daripada Quran mempunyai 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampunkan dosanya. Ia adalah surah Al-Mulk. Itu kelebihan baca surah Al-Mulk. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan mengenai kelebihan surah-surah yang ada, sebahagiannya bertaraf hadis dhaif. Walau bagaimanapun, ada dalam kalangan ulama yang mengharuskan meriwayatkan hadis dhaif dengan beberapa syarat. Jadi Syekh Al-Sawardi juga dia sentuh sikit bab fadail ni, kelebihan-kelebihan surah ni ada hadis dhaif. Dan boleh beramal dan makbul hadis dhaif ni dengan beberapa syarat. Yang pertama, hadis itu adalah pada kisah-kisah atau pengajaran-pengajaran atau kelebihan, yakni fadail, sesuatu amalan atau sebagainya yang tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah daripada sesuatu yang harus mustahil baginya, serta tidak berkaitan dengan tafsir Quran dan juga hukum-hukum seperti halal dan haram. Ulama pada hukum halal haram pada tafsir Quran mereka tasyaddadna, memperketatkan kita katakan syarat-syarat makbul pada sesuatu hadis. Tetapi ketika mana pada adab, ketika mana pada pada cerita, maka pada ketika itu tasahalna. Sebab itulah riwayat dhaif yang mengatakan tentang tentang sarang labah-labah yang ada di hadapan gua Sur waktu Nabi kita bersembunyi, masih diceritakan kerana ia sekadar kisah. Ia sekadar kisah. Yang kedua, hadis itu tidaklah terlalu lemah. Yang ketiga, perbahasannya masuk di bawah perkara dasar yang diamalkan. Apa yang dibicarakan dalam hadis itu termasuk dalam bicara dasar yang diamalkan. Maksudnya dah ada hadis-hadis lain yang dijadikan rujukan, dan hadis ni hanya sekadar kita katakan sekadar penguat, peneguh saja. Yang keempat, jangan beriktikad semasa beramal dengannya bahawa ia benar-benar sabit, tetapi berpegang dengannya sekadar berhati-hati. Dan hendaklah menyebutkan dhaif pada hadis dhaif, bahkan wajib menyebutkannya kerana meninggalkan penjelasan itu boleh menyebabkan keraguan kepada orang yang membacanya.
dengan menyangka bahawa ia adalah hadis sahih. Baik, bab yang ke-27, berubat dengan Quran, ya. Berubat dengan Quran, ya, raqiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan daripada Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Maka dengan sebab itulah dibaca ayat-ayat suci Al-Quran ni, ayat dengan harapan jadi penawar. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfithu ala nafsihi fi maradhihi alladhi qubida fihi bil muawwidat. Falamma athqala kuntu ana anfithu alaihi bihinna fa amsahu bi yadi nafsihi li barakatiha. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW meniup pada tubuhnya setelah membaca muawwidat ketika baginda sakit, iaitu sakit yang membawa kepada kematian. Nabi kita duk jampi diri sendiri, ya, dengan tiup ke tangan dan sapu ke badan. Apabila sakit baginda makin kuat, aku juga meniupkan kepada baginda seperti yang dilakukan oleh baginda, dan aku menyapunya dengan tangan baginda sendiri sebagai mengambil keberkatan. Baik, berikutnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna fi masirin lana fanazalna faja'at jariyatun faqalat inna sayyidal hayy salimun wa inna nafarana ghaibun fahal minkum raqin faqama ma'aha rajulun ma kunna na'bunuhu biruqiyah faraqahu fabara'a fa'amara lahu bi 30 syah wa saqana labanan falamma raja'a qulna lahu akunta tuhsinu ruqiyah aw kunta tarqi qala la ma raqitu illa bi ummil Qur'an qulna la tuhdithu syai'an hatta na'tiya aw nas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qadimna al-Madinah dzakarnahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wa ma kana yudrihi annaha ar-raqiyah iqsimu wadribu li bisahmin. Ya, cerita hadis ni sebenarnya panjang tetapi didatangkan dengan cara jalan ringkas. Abu Sa'id Al-Khudri dengan kumpulan beliau, ya, yang mana mereka ni bermusafir. Maka dalam pemusafiran mereka tu, mereka singgah di suatu lembah tempat berair, ya, dan minta izinlah kepada ketua kabilah orang-orang, ya, orang-orang Badui ini untuk, ya, bermalam di situ. Tetapi tak diizinkan, ya, tak diizinkan. Sebab tengok dia orang ni orang luar kan nanti nak rompak kita ke apa, ya. Maka akhirnya kumpulan sahabat ni, Abu Sa'id Al-Khudri ini berkhemah jauh sedikit daripada tempat penempatan orang, ya, Badui tadi. Disebabkan, ya, tak diizinkan oleh mereka. Tiba-tiba pada malamnya datang seorang jariyah, yang ni hamba sahaya, ya, kepada mereka, bagi tahu yang tuan, ya, sayyidu qaum, ya, tuan, ya, maksudnya orang besar, ya, dalam ketua Badui tadi itu, ya, disengat haiwan berbisa. Dan, ya, adakah dalam kalangan kalian ni orang yang boleh jampi? Sebab kata, ya, orang tadi itu, ya, penjampi mereka, ya, kita katakan inilah perawat mereka, tabib mereka tak ada di kawasan. Ya, maka bangunlah seseorang pergi yang mengatakan dia ni bolehlah jampi sikit-sikit. Ya. Maka dibacanya surah Al-Fatihah pada air, diberikan kepada orang tadi itu minum, maka tiba-tiba dia sembuh sebagaimana, ya, digambarkan, ya, seperti unta yang bangun sesudah dirungkai ekolnya, ikatannya. Ya, maksudnya sehat sungguh lah, macam tak ada apa, macam tak pernah sakit. Lalu, ya, rasa terima kasih kepada mereka ni diberikan 30 ekor kambing dan juga diberikan susu, ya, supaya jadi minuman. Para sahabat pakai minum susu semua pada kambing. Dia orang kata nanti dulu, kamu ni boleh jampi sungguh kah? Kata dia, dah, ya, aku bukannya penjampi, ya, cuma baca Fatihah aja tadi.
Ya, maka kata para sahabat kalau macam tu, ya, upah ni tak jelas lagi ni, boleh tak boleh. Maka mereka balik tanya Nabi SAW, cerita balik kisah tu. Nabi kita pun tanya, ya, baginda bersabda, adakah kalian tidak tahu itu adalah surah jampi? Bahagikanlah kambing-kambing itu. Nabi kata, bagilah sama-sama kalian. Ya, dan bagilah aku sikit. Ya, Nabi SAW minta tu bukan kerana Nabi kita nak sangat. Ya, kata para ulama, tetapi Nabi kita minta itu adalah untuk mencabut rasa, ya, rasa syak dalam hati para sahabat. Ya, yang untuk buat pertimbangan apakah halal mereka makan, ya, hanya kerana jampi dalam hal keadaan, ya, dia ni bukanlah kita katakan perawat yang dah mujarab. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi layakkah dengan dapat upah yang sedemikian? Ya, maka Rasulullah kata, ya, bagi aku sama, supaya, ya, bila Nabi makan aja hilanglah rasa kegusaran tadi, kebimbangan tu. Ya, benarlah apa yang mereka dapat tu rezeki yang halal. Tidak mengapa mengambil keberkatan Quran pada bacaannya, sama ada dibaca pada diri sendiri ataupun pada orang lain yang berkeadaan sakit, ataupun orang yang sedang duka cita, sedih, ya, orang yang susah hati, ya, orang yang musafir, bermukim, dan juga mengiringi bacaan itu dengan doa. Boleh aja, ya, nak musafir pun baca Quran, lalu iringi bacaan itu dengan doa. Baik, bab yang ke-28. Kegembiraan pendokong Al-Quran, yakni orang yang hafal Quran, orang yang mengajak Quran, orang yang, ya, menggerakkan Quran ni dalam masyarakat. Lebih besar daripada kegembiraan orang kaya dengan kekayaannya. Ya, tajuk ni sebenarnya nak mengingatkan kita ni yang dah pun bergelumang dengan Quran ni. Baik orang yang dah hafal Quran, baik orang yang jadi guru Quran, baik orang yang menjadi penggerak Quran dalam masyarakat, supaya orang-orang ni tak rasa diri dia tu terhina bila menghadap orang-orang kaya. Ya, bila menghadap orang-orang yang berada, bila menghadap orang-orang yang berjawatan. Ya, kita ni perlu kita rasa mulianya, ya, Quran yang ada pada diri kita dan apa yang sedang kita buat dengan Quran tu, daripada kita merasa mulia orang lain. Sehingga pada ketika itu merasa diri ini terhina sangat. Allah, saya ni guru Quran je. Ya, ada yang macam tu. Saya guru Quran je pun. Ya. Jadi sebenarnya guru Quran itulah yang mulia. Ya, guru Quran lah yang mulia. Sebab apa yang dia mengajak tu sampai hari kiamat nanti dia dapat ganjaran pahala, ya, bertambah-tambah. Maka pendokong Al-Quran yang mengamalkannya dan yang melaksanakan segala suruhannya, yang menahan diri daripada melakukan tegahannya dan tidak mendapat nikmat kekayaan dunia, lebih baik daripada orang kaya yang zalim kepada dirinya yang melakukan pembaziran pada hartanya dan membelanjakannya pada jalan kemurkaan Allah. Ya, orang yang dengan Quran, dia hidup senang dengan Quran, Masya Allah, itu lebih baik daripada orang yang kaya dalam hal keadaan dia, ya, dalam hal keadaan dia melakukan keangkaran pada Allah. Orang yang dengan Quran saja dia hidup biasa-biasa saja, dia bukanlah orang kaya tapi dia ada Quran, ia juga lebih mulia daripada orang kaya yang membazir. Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis yang bertaraf hasan sahih daripada Abu Hurairah. Imam Tirmizi ini bila dia sebut hasan sahih bermaksud dia ada dua jalur ataupun lebih daripada jalur periwayatannya. Yang satu jalur periwayatannya sahih, satu lagi jalur periwayatannya hasan. Pada hari kiamat, empunya Al-Quran akan didatangkan, ya, akan datang dan Al-Quran berkata, wahai Tuhan, hiaskan dia, maka dia dipakaikan dengan mahkota kemuliaan. Kemudian Quran berkata lagi, wahai Tuhan, tambahkan dia, maka dia dipakaikan dengan hiasan kemuliaan. Kemudian ia berkata, wahai Tuhan, redailah dia, maka dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah, dan ditambahi bagi setiap ayat satu kebaikan. Ya, tiap ayat yang dibaca tu ditambah satu kebaikan. Dalam hadis yang lain, yuqalu li sahibil Quran iqra, ya, warattil, ya, kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Quran dan tartilkanlah macam mana kamu tartilkan dulu di dunia.
Sesungguhnya tempat terakhirmu ialah pada ayat terakhir yang kamu baca. Yang ni makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, naik darjat dan kemuliaan. Daripada Abdullah bin Amru ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man qara'al Qur'an faqad istadraja nubuwah baina jambaihi ghaira annahu la yuha ilaih. Sesiapa yang baca Quran, sesungguhnya dia telah memiliki darjat kenabian, namun dia tak diberi wahyu. Ya, maksudnya mulianya macam sama macam nabi-nabi Bani Israel. Ya, mulianya tu bagi orang yang baca Quran. Baik, bab 29, meninggalkan perasaan sombong dengan Quran. Ya, jangan sombong dengan bongkok dengan Quran. Bacaan Al-Quran adalah ibadah dan kesombongan membatalkan pahala ibadah kerana ia adalah riya, dan seringan-ringan riya itu adalah membawa kepada syirik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi SAW bersabda, ya, kita baca makna dia tu, sesungguhnya orang terawal yang akan diadili pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang telah mati syahid. Lalu lelaki itu dibawa menghadap Allah Ta'ala, lalu diperintahkan kepadanya, diperingatkan kepadanya segala nikmat yang telah dikurniakan kepadanya. Lelaki itu menjawab, aku berperang kerana-Mu sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, akan tetapi kamu berperang supaya kamu dipanggil seorang yang berani. Oleh yang demikian, sesungguhnya kamu telah pun dipanggil sedemikian. Memang orang dah panggil dah. Ya. Dia ni pemberani. Kemudian Allah memerintahkan agar orang itu dicampak ke dalam api neraka. Lalu beliau pun ditarik dengan mukanya ke bawah hinggalah dicampak ke dalam api neraka. Ya, maksudnya orang yang beramal dalam hal keadaan nak dapat pujian manusia, dalam hal keadaan ya nak menunjuk-nunjuk dan ya berbangga-bangga dengan manusia ini, sombong. Dan seorang lelaki yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, beliau juga membaca Al-Quran ataupun seorang yang mahir dalam baca Quran. Lelaki itu pun dibawa menghadap Allah Ta'ala. Allah memperingatkan segala nikmat yang diberikan kepadanya. Lelaki itu mengakui akan penerimaan semua nikmat tersebut. Allah berfirman kepadanya, oleh itu apakah yang telah kamu lakukan dengannya? Lelaki itu menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Aku telah membaca Quran semata-mata kerana-Mu. Allah berfirman, kamu berdusta, akan tetapi kamu telah mempelajari ilmu supaya kamu dipanggil sebagai seorang alim. Dan kamu telah membaca Quran supaya dipanggil seorang qari. Sesungguhnya kamu telah pun dipanggil sedemikian. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar lelaki itu dibawa pergi dan diheret dengan mukanya ke bawah hinggalah dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, bab 30. Meninggalkan kekayaan dengan Al-Quran. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ni cerita hadis yang kita dah baca dah. Ya, hadis ni kita dah baca dah berkenaan dengan baca Quran, jangan harap bayaran orang lain. Ya, pemberian orang lain. Tapi hanya berdoa dan berharaplah kepada Allah, Allah akan bagi dia yang lebih baik. Maka Imran bin Husain ni tengok seorang baca Quran, tiba-tiba dia pergi duk kutip derma. Ya, selepas dia baca tu. Ya, maka Imran kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ya, beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang baca Quran hendaklah dia meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengannya. Maka sesungguhnya akan datang satu golongan yang baca Quran dan meminta-minta daripada manusia dengannya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakunu khalfun ba'da sittini sanah أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يغدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر قال بشير قلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة قال المؤمن
mu'minun bih wal munafiqu kafirun bih wal fajiru ya'kul bih. Akan terjadi generasi yang akan datang setelah 60 tahun berlalunya umat Islam ni, orang-orang yang mencuaikan solat serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Kemudian akan terjadi generasi yang membaca Al-Quran namun ia tidak melewati kerongkongan mereka. Dan pembaca Al-Quran ada 3 kelompok. Nabi kata orang yang baca Quran ni ada 3 kelompok. Yang pertama mukmin, yang kedua munafik, yang ketiga fajir. Bashir berkata, aku berkata kepada Al-Walid, bagaimana mereka 3 golongan itu? Bashir berkata, munafik adalah orang yang mengingkari Quran. Fajir adalah orang yang mencari dunia dengan Quran. Adapun orang yang mukmin adalah orang yang beriman dengan Al-Quran. Itu sebahagian daripada peringatanlah kepada kita. Jangan jadikan Quran ni sebagai cara untuk kita cari sumber pendapatan, masya-Allah, sehingga kan baca sekali baca aja pun tapi sampai puluhan ribu. Sebab apa? Sebab baca dalam jet peribadi, masya-Allah. Sedangkan nak mengaji Quran ni tak perlu pun dengan harga yang macam tu. Baik, bab 31. Tidak membaca Quran di tempat-tempat kotor. Quran ni sebagai tanda penghormatan kepada Quran, Quran tak dibaca di tempat kotor. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah saling berbicara di antara 2 orang yang berada dalam tandas. 2 orang yang ada dalam tandas duk sembang sama-sama dia. Dah habis belum? Belum lagi, kejap. Duk sembang macam tu, makruh hukum dia. Dan melihat salah seorang daripada keduanya kepada aurat sahabatnya, hukumnya tak boleh, haram. Kerana sesungguhnya Allah murka atas perbuatan yang demikian. Sekiranya berbicara dalam tandas ditegak, bercakap, hal-hal yang bercakap ni, hal yang kita katakan hukum harus bercakap ni. Hukum yang harus pun tak dibolehkan ketika mana berada dalam tandas, maka qiyas aulawinya, qiyas yang lebih utamanya, baca Quran lebih-lebih lagi lah tak boleh, bercakap pun dah tak boleh. Itu maksudnya. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunatnya daripada Nabi SAW bahawa baginda tidak menjawab salam ketika baginda sedang buang air kecil, iaitu kepada orang yang memberi salam kepada baginda. Baginda berkata kepadanya selepas itu, sekiranya kamu melihatku dalam keadaan ini, janganlah kamu memberi salam. Sekiranya kamu memberi salam kepadaku dalam keadaan itu, maka aku tidak menjawab salam. Kerana dalam hal keadaan hadas ataupun dalam keadaan qada hajat di tempat yang tak sepatutnya untuk menjawab salam. Maka sama juga kalau salam pun tak jawab, lebih-lebih lagi lah dengan Quran yang lebih mulia. Baik, bab 32, meninggalkan berlebih-lebihan dengan Al-Quran. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fikum qaumun yahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Quran la yujawidu hanajirahum wa yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah yanzuru fi nasli wa la yara syai'a wa yanzuru fil qidhi fala yara syai'a wa yanzuru fil rish fala yara syai'a wa yatamara fil fuqi. Akan muncul dalam kalangan kalian golongan orang yang kalian berasa hina solat kalian jika dibandingkan dengan solat mereka. Nampak perfect sungguh solat mereka. Begitu juga puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka, amalan kalian jika dibandingkan dengan amalan mereka. Mereka ini membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Ini yang kita kata golongan Khawarij. Mereka terkeluar daripada Islam sebagaimana anak panah menembusi sasarannya. Dilihat pada mata mereka.
dilihat pada mata panah, pengikat mata panah, kayu panah dan sirih panah tiada sebarang kesan darah dan bulu. Ya, sama macam orang yang luncurkan panah tu dilepaskan tak ada kesan apa, tak dapat apa. Ya, disebabkan apa? Disebabkan dia tadi tak ada penghayatan pada bacaan Quran dia, maka digambarkan macam tu. Maknanya akan datang pada zaman kamu satu golongan yang melakukan ibadah dengan banyak tetapi dalam keadaan riak dan sum'ah. Mereka sangat jauh daripada agama seperti mana anak panah yang terlepas daripada busur dengan pantas. Maka bacaan Quran secara riak tiada pahala baginya. Dan bacaan Al-Quran yang sebenar tidak berlaku kecuali untuk beriman dengannya dan mengamalkannya kerana Allah. Baik, bab 33 dah tak perlu dibahaskan lagi. Dah masuk dalam tajuk menyaringkan bacaan Quran dalam solat malam. Terus ke bab 34. Tidak meletakkan sesuatu di atas mushaf kerana memuliakannya. Salah satu pengagungan Quran ni jangan letak benda atas Quran. Kerana memuliakannya. Kecuali jika meletakkan mushaf, dua mushaf, satu mushaf letak atas satu mushaf tak apalah sebab dua-dua dia mulia. Tapi letak spek mata, letak pen, letak kuliah, letak handphone lah sekarang ni. Handphone yang selalu orang letak sangat atas Quran tu. Maka tak sepatutnya. Ini dari segi adab. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tusafiru bil Quran ila ardil adu mukhafata an yanalahu al adu. Hadis ini berkenaan jangan bermusafir ke negeri musuh kerana bimbang Al-Quran itu tercemar. Bawa Quran ke negeri musuh, bila jatuh ke tangan musuh, musuh ni dia tak tahu nak hormat Quran. Mungkin dipijaknya, mungkin dibakarnya, mungkin diletak pada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Itu hanyalah tegahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perkara yang mungkin boleh jadi, belum tentu jadi lagi. Belum tentu jadi lagi. Itu pun sudah ditegah. Maka kalaulah ditegah Quran ni jatuh ke tangan orang kafir sebab Quran tu tak dimuliakan, maka lebih-lebih teruk lagi lah kalau Quran tu ada di tangan orang Islam, tiba-tiba orang Islam pula yang tak muliakan. Tegahan ini adalah sebagai mengelak daripada Quran berada pada tangan orang yang menghina dan merendahkan kehormatannya. Maka lebih utama tegahan merendah dan menghina mushaf Quran ini dilakukan oleh kita sendiri. Qiyas aulawi lah ni. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan sifat Quran fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Oleh itu apabila ia yang berada di langit tertulis dan terpelihara kesuciannya, sedangkan tiadalah di langit melainkan para malaikat yang suci, maka keberadaan Al-Quran di tengah kita semua lebih patut tertulis dan terpelihara kerana manusia itu berbagai jenis dan keadaan dan ragam. Disebutkan berkenaan dengan Omar bin Abdul Aziz pernah berkata, janganlah menulis Al-Quran untuk direndah-rendahkan. Yang ini tak dimuliakan. Maka mengagungkan Al-Quranlah suatu yang dituntut. Mengangkatnya dari lantai dan meletaknya di tempat simpanan yang baik adalah dituntut. Memuliakannya adalah memuliakan ayat-ayat Allah. Ganjaran seorang mengikut jenis amalnya. Maka apabila engkau mengagungkan kitab Allah, pastilah Allah tidak akan mengabaikanmu sehingga dicukupkan keperluan. Surah Yasin yang selalu jadi mangsa, lepas baca aja letak atas lantai. Maka itu di antara perkara yang perkara yang melanggar adab. Tak menepati adab yang sepatutnya, layanan terhadap Al-Quran. Bab 35. Menerangi rumah yang dibacakan Al-Quran dan menambah jumlah bacaan pada bulan Ramadan kerana ia perbuatan salah. Maksudnya salah satu kemuliaan dan keagungan Quran ialah kita sinari rumah kita dengan hiasan bacaan Quran. Dengan kita memperbanyakkan baca Quran. Dikatakan bahawa orang yang terawal menggantungkan pelita lampu di masjid adalah Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar lah orang yang mula bawa lampu ni ke masjid-masjid.
Ketika beliau menghimpunkan manusia untuk solat tarawih secara berjamaah diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab. Bila orang kumpul ramai tu, maka ada lampu lebih cerah lah. Dan untuk mendengar bacaan Quran. Ubay. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu pernah melihat sekumpulan manusia di masjid dalam keadaan pelita dinyalakan dan Al-Quran dibaca. Maka beliau berkata, engkau telah menyinari masjid kami. Semoga Allah menyinari kuburmu wahai Ibnu Khattab. Yang ini terkenang pada Sayyidina Umar lah orang pertama yang menyalakan ataupun kita katakan lampu-lampu di dalam masjid. Maka di sini juga gambaran kepada kita dalam nak baca Quran tu duduk di tempat yang terang. Supaya jelas bacaan kita tak tersalah baris dan sebagainya. Baik, bab yang ke-36 memuliakan ahli Quran dan menghormati mereka. Guru-guru Al-Quran, para alim ulama yang masyhur, kealimannya dalam bidang Al-Quran, tafsir dan sebagainya hendaklah dimuliakan. Wajib memuliakan ahli Quran dan memberi penghormatan kepada mereka kerana Allah menganugerahkan mereka dengan berbagai kemuliaan. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dalam hadis yang lain Nabi kita katakan ta'allamul Qur'an wa qra'uhu warqudu fa inna mathalal Qur'an liman ta'allamahu fa qara'ahu wa qama bih kamathali jirabin mahsyu miskan yafuhu rihahu fi kulli makan wa mathalu man ta'allamahu fayarqudu wa huwa fi jawfih kamathali jirabin uki'a ala miskin. Belajarlah Quran dan bacalah ia serta tidurlah setelah membacanya, kerana sesungguhnya perumpamaan Quran bagi orang yang mempelajari dan membacanya serta mengamalkannya seperti satu bekas yang dilumuri kasturi yang baunya harum tersebar pada setiap tempat. Dan sesiapa belajar Quran dan tidur dalam keadaan Al-Quran berada di dadanya, seumpama satu bekas yang berada di dalam kasturi. Kalaulah baca Quran beramal tadi, baca Quran mengamalkannya, tidur dengannya seperti dilumuri kasturi itu pada satu bekas. Benda apa pun bila kita lumur kasturi, maka pada ketika itu bau harumlah. Tapi orang yang belajar Quran, mengajak Quran, beramal dengan Quran, sampailah dia tidur pun dalam hal keadaan jaga Quran, maka dia tu sendiri bukan lagi bekas yang disapu kasturi, tapi dia tu sendiri merupakan bekas yang terisi dengan kasturi. Mereka juga adalah sebaik-baik manusia kerana tidak akan merasai ketakutan yang dahsyat dan tidak akan dihisab seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan yang tidak menakutkan mereka oleh ketakutan yang dahsyat pada hari kiamat, dan mereka juga tidak akan dihisab pada hari kiamat, dan mereka berada di atas timbunan kasturi sehingga selesai hisab semua makhluk. Yang pertama, lelaki yang membaca Quran untuk mencari keredaan Allah. Beliau mengimami manusia lain dan mereka redha dengannya. Yang kedua, seorang pendakwah yang menyeru manusia kepada solat untuk mencari keredaan, itu kan azan. Dan yang ketiga, seorang hamba yang menjaga hubungannya dengan Tuhannya dan antaranya dengan Tuhannya. Seorang hamba abdi yang mana dia terikat kerja dengan Tuhan, dalam masa yang sama juga dia adalah hamba Allah. Maka pada ketika itu dia balance, jaga semua ni. Hak dengan Allah SWT pun selesai, hak dengan Tuhan dia pun selesai. Penutup, ya Allah jadikanlah kami daripada ahli Quran yang beramal dengannya, yang menghalalkan apa yang dihalalkannya dan yang mengharamkan apa yang diharamkannya, dan jadikanlah ia sebagai hujah bagi kami dan bukanlah hujah ke atas kami. Selawat Allah ke atas Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Wallahu a'lam. Demikianlah kita dapat selesaikan ta'zimul Quran ni dalam kita katakan beberapa siri bacaan. Wallahu a'lam. Baik, saya serahkan balik pada Ustaz kami. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ucapkan berbanyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Setelah 4 siri
daurah kita dapat mengkhatamkan kitab ini. Alhamdulillah. Kita ada sedikit masa lagi insya-Allah untuk sedikit soal jawab kalau ada. Saya mulakan dulu. Yang pertama berkenaan dengan bab upah Quran tadi Ustaz. Dilema biasalah kebanyakan guru-guru Quran dalam bab upah ni. Kita punya daripada satu sudut mendidik diri kita dengan Al-Quran itu untuk kita sampaikan dengan kita harap ganjaran pada Allah Ta'ala sebagaimana yang disebut dalam kitab. Cuma stigma ataupun persepsi masyarakat kepada ahli Al-Quran itu bahawa semuanya perlu lillahi ta'ala. Jadi dia satu dilema lah bagi guru-guru Quran. Terutamanya bab kadang-kadang bila dia orang minta untuk guru Quran mengajar, jadi dia kata berapa ustaz nak? Dia tanya macam tu lah, berapa ustaz nak untuk bayaran? Jadi kebiasaannya guru-guru Quran akan sebut terpulang lah. Jadi bila sebut terpulang tu pun akan jadi dilema jugalah. Dan kebanyakan kadang-kadang 2 bulan tu dia bagi RM5 je macam tu. Ada yang maksudnya kelas pun nak seminggu tiap-tiap hari macam tu keadaan tu, tapi maknanya guru tadi tu waktunya tadi tu banyak tersisa di situ. Jadi dan dia berada dalam dilema lah. Dia tahu dengan Quran tu dia patut khidmat, tapi dalam masa yang sama maknanya persepsi masyarakat adalah begitu kepada Al-Quran. Jadi dalam bab upah ni apa nasihat Ustaz lah yang terbaik untuk guru-guru Quran, terutamanya ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang minta untuk kita mengajar lah. Saya pernah dulu saya mengajar, saya berulang daripada Masjid Tinggi. Masjid Tinggi di Bagan Serai. Bagan Serai dengan motor Honda E85. Mengajar di dalam Pulau Pinang. Dalam Pulau Pinang. Ada seorang tu dia kumpulkan orang ramai, pelajar-pelajar lah, anak-anak untuk mengaji. Seminggu 4 kali. Saya berulang dengan motor E85. Kemudian sebulan selepas mengajar tu, dia pun bagi sampul ni lah Ustaz, yang kita mampu bagi pada Ustaz. Terima kasih banyaklah Ustaz dapat ajak budak-budak ni. Tapi dia ni kutip yuran pada budak-budak mengaji. Dia jadi, kita katakan penganjur lah. Jadi penganjur. Kita ni sebagai guru yang mengajar. Saya pun tak apalah ambil sampul tu. Bila tengok sampul tadi tu, itulah sampul terakhir yang saya tengok, sampul mengajar. Ada RM15. Jadi bayangkan saya berulang daripada Masjid Tinggi di Bagan Serai ke Pulau Pinang, dengan tol jambatan lagi, dengan minyak motor lagi, masya-Allah. RM15 kita berulang seminggu 4 kali. Memang agak-agak terasa lah. Maka sejak hari itulah saya tidak tengok lagi sampul-sampul mengajar. Bila orang bagi, banyak mana pun orang bagi, saya akan serahkan pada orang rumah saya. Banyakkah, sikitkah, dia semua. Dia semua, dia tak tengok. Sebab tu kalau orang tanya pun saya kata saya tak tahu. Berapa. Baik. Itu pengalaman lah, pengalaman. Baik, sekarang ni berkenaan dengan hal upah dalam mengajar Quran. Kita sekarang ni kita ambillah pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu. Yang pertama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata al-akhdhu bil Qur'ani ahaq. Mengambil upah dengan Quran tu lebih berhak daripada yang lain-lainnya. Daripada yang lain-lainnya. Contohnya Imam Syafi'i ambil hujah Abu Sa'id Al-Khudri tadi tu. Kalau tengok dalam jalur periwayatan hadis yang banyak cerita tu, apabila orang ni datang minta tolonglah ni ketua kampung kami dah kena sengat ni, maka kata sahabat tu, aku boleh tapi aku nak 30 ekor kambing sebab tadi tak bagi kami tumpang tidur sekali. Aku nak 30 ekor kambing. Kalau lega kena bayar. Maka pada ketika itu setuju bahawa dibawa pergi dijampi lega, maka sebab itulah dibayar. Dengan 30 ekor kambing tu. Maka di situ menunjukkan kepada kita, kata Imam Syafi'i, al-akhdhu bi kitabillahi ahaq. Mengambil dengan kitab Allah sebagai upah itu lebih berhak. Tadi sebab upah jampi aja. Maka mengajar lebih mulia daripada jampi lagi. Mengajar lebih mulia daripada menjampi lagi. Maka okey, Imam Syafi'i kata ambil dengan kitab Allah ni berhak.
Walaupun ada pandangan ulama yang kata tak boleh ambil upah, ya, tapi kita pegang pada yang kata boleh ambil ni. Ya. Yang kedua, Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu mengatakan bahawa membuat akad persetujuan, ya, kalaulah kita nak ambil upah kena buat akad persetujuan daripada awal. Saya setuju nak mengajar dengan bayaran banyak ni, tuan setuju tak? Ya, maka kalau dia setuju, Imam Nawawi kata pengambilan itu sah. Ya, kerana akad tu sudah ada, ya, daripada awal persetujuan daripada dia. Kalau dia tak setuju, tak apalah. Ya. Dia carilah orang lain. Tapi kalaulah dia nak kita mengajar, kita kata kita boleh mengajar, ya, dan tuan setuju tak saya nak bayaran dia macam ni. Maka ya, atas akad daripada awal yang sedemikian kata Imam Nawawi, maka boleh mengambil upah. Ya, boleh mengambil upah, dikira sebagai ujrah yang sahihah, yang boleh. Ya. Maka tak jadi masalah. Ya, cuma bagaimana ni lah, kalau boleh tu janganlah sampai melampau sangat. Itu saja, ya. Walaupun kita katakan dah ada dalil boleh dan sebagainya ni, ya, melampau sangat. Ya, sekali khatam dengan dia 10,000, masya-Allah. Ya, terkejut kita ni semua. Ya. Ya, sanad Ali ke apa pun, ya, sampai 10,000 ni, ya, lain macam lah. Tu dah jadi macam bisnes sangat pula. Ya, berpada-pada lah. Ya, jangan pula sebab kita macam tu jadi fitnah pada kawan-kawan yang lain. Wallahu a'lam. Speaker tak? Ada soalan daripada Ustaz Husni. Mohon tips daripada Al-Fadhil Ustaz untuk membantu pelajar dewasa dan berusia yang ada keinginan untuk menghafal Al-Quran dan juga nota-nota pelajaran macam matan-matan lah, tapi dia umur dah lanjut kan, dia minat. Tapi saya ada seorang pelajar saya, ya, pengetua pencet, ya, pengetua pencet di Masjid Taman Ihsan waktu saya dah berulang pergi dulu. Dia ada keinginan yang kuat untuk menghafal Quran. Ya, ada keinginan yang kuat untuk hafal Quran. Ya, dan dia pun dah umur 60, 56, 60 lah. Jadi saya duk berulang pergi tu, dia tanya macam mana nak ngapai Quran. Ya, saya pun bagilah tip-tip kepada dia, ya. Yang pertama baca 7 kali, ya, sambil tengok betulkan bacaan. Kemudian dah baca 7 kali, cuba pejamkan mata, baca balik, bayangkan ayat yang kita baca tu 7 kali pula. Ya, kalau tak dapat lagi, mulakan balik proses awal. Tengok balik, baca 7 kali, ya, kemudian pejam. Ya, kalau boleh baca, okey, teruskan 7 kali. Kemudian tengok pula ke tempat lain 7 kali juga. Ya, kemudian ya, baca ayat yang kedua pula, buat proses yang sama juga. Kemudian sambung pula, gabung pula ayat pertama dengan ayat kedua, buat proses yang sama juga. Ya, saya bagi pada dia macam tu aja. Tapi dia ni bersungguh-sungguh sehinggalah, ya, saya dah ulang pergi mengajar di Masjid Taman Ihsan tu. Saya mengajar kuliah lain, tapi dia ni tiap-tiap kali lepas habis kuliah saya, dia akan datang tasmih. Dia dapat tasmih setengah juzuk sekali tasmih. Ya, setengah juzuk sekali tasmih. Tapi Quran ni duduk di tangan sedia, sampai jemaah situ kenal lah. Dia pergi mana pun duk pegang Quran. Dia duk ulang proses yang saya ajak tu. Bahkan, ya, guru-guru yang mengajak pun ya, bimbang dengan pakcik ni. Sebab apa? Kalau salah baca ayat, dia nanti tegur. Salah tu Ustaz, ayat dia macam ni, masya-Allah. Ya, dia jadi lebih ingat pula. Alhamdulillah, ya, dalam beberapa tahun juga dia buat macam tu dan dia boleh khatam 30 juzuk dengan saya. Ya. Jadi itulah proses yang yang sangat-sangat mudahlah dalam kita menghafal ni sebenarnya, ya. Kita jangan kita kena sabar aja. Yang penting kita mengajar Quran ni, ya, orang yang mengajar dan orang yang belajar Quran dia kena ada ikhlas, tekun, sabar. Ya, ikhlas, tekun, sabar. Kalau dia ada 3 ni, insya-Allah dia akan berjaya. Ya, baik guru yang mengajar, baik orang yang belajar. Ya, dia kena ikhlas, ya, tekun. Ya, pedoman yang guru bagi tu dia tekun sungguh, ikut sungguh. Dah boleh dah ni. 3 kali pun dah ingat lah langkah orang. Itu yang tak jadi tu. Ya, kalau guru kata 7, ya, tekun. Ya, kemudian sabar. Ya, lambat tak apa. Ya, insya-Allah. Dan saya ada lagi seorang anak murid, ya, dia pilot. Ya,
Kenalan ni hanya sekadar kami berkenal dulu waktu saya bulan Ramadan duk balik Malaysia jadi imam tarawih. Ya, dia ni pilot. Ya. Jadi ada satu kejadian tu ya, waktu singgah transit di Dubai, ya, dia ajak buka puasa dengan dia. Ya, duk sembang-sembang tu dia kata saya ni minat sangat nak ngapai Quran. Ya. Maka kita pun bagi tip pada dia cara nak ngapai Quran dan sebagainya. Kemudian ya, dia minat dia tu, ya, hubungan berkawan dengan dia tu jadi akrab sampailah dia mula tasmid dengan saya. Ya. Dan berjumpa dalam 2-3 bulan sekali, tapi sekali jumpa baca sejuzu. Kita pun rasa hebat ni. Ya, sekali jumpa baca sejuzu. Ya, alhamdulillah dia pun dalam tahun, saya ingat tahun 2011 khatam. Ya, pilot khatam hafazan ya 30 juzuk. Ya, jadi yang penting itulah ikhlas, tekun, sabar. Kita pun sabar nak bimbing ya orang-orang yang macam ni, insya-Allah mereka akan dapat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairal jazak. Baik. Jadi kita buka sedikit lagi satu, kalau ada sahabat-sahabat untuk tanyakan secara langsung dengan Al-Fadhil Ustaz, mungkin satu soalan lagi sebelum kita tutup. Ada ke daripada para asatizah? Nampaknya tak ada. Di ruangan chat pun tak ada. Ada ke? Tak ada yang buka mic. Alhamdulillah. Jadi saya kira ini sebagai penutup lah ya kepada majlis kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan buat lagi. Akan ada majlis-majlis akan datang. Kita cuba rancang lah untuk berterusan hubungan kita dengan Al-Fadhil Ustaz yang membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keberkatan kepada Al-Fadhil Ustaz. Begitu juga dengan kesihatan pada Al-Fadhil Ustaz. Kita doakan kebaikan untuk Al-Fadhil Ustaz dan ahli keluarganya. Dan mudah-mudahan ditambahkan ilmu dan amalnya dan kebaikan untuk kita juga insya-Allah daripada apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Keberuntungan kita untuk Allah letakkan dengan bidang Al-Quran inilah, maka syukur kita pada Allah Ta'ala. Dan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz sekali lagi untuk bimbingan yang diberikan kepada kita dalam 4 sesi ini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Dan saya mohon untuk Al-Fadhil Ustaz untuk mengakhiri atau menangguhkan sesi daurah kita pada kali ini dengan bacaan doa. Sila Ustaz. Baik, sebelum tu saya ijazahkan kitab Ta'zimul Quran. Saya ijazahkan kitab Ta'zimul Quran 36 adab memuliakan dan mengagungkan Al-Quran kepada semua yang ikuti daurah pengajian kita ni. Ajaztukum jami'an. Qabilna al-ijazah. Jazakumullah khairal jazak. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami menadahkan tangan penuh dengan harapan kepadamu ya Allah. Dalam hal keadaan kami merasa malu mengenangkan pengabaian kami terhadap adab-adab pada kitab dan kalammu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, maafkanlah kami, ampunlah segala dosa-dosa kami atas ketelanjuran kami, pengabaian kami, kealpaan kami terhadap kitab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kau sematkanlah kalam-Mu, kitab suci-Mu di dalam tiap-tiap titisan darah kami yang mengalir dalam tubuh kami ya Allah. Pengalir dengan huruf-huruf dan kalam-kalam-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersungguh dalam mengekalkan ingatan dan hafalan kami. Sematkanlah Al-Quran dalam jiwa raga kami. Jangan kau golongkan kami tergolong di kalangan mereka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang di dalam tubuhnya langsung tiada Quran, umpama rumah yang roboh. Ya Allah, janganlah dirobohkan kehidupan kami ini. Dari itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kekuatan ingatan untuk kami menjaga kitab suci-Mu dan juga menyebarluaskan lagi kalam-kalam mulia-Mu ya Allah kepada hamba-hamba-Mu yang lain. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kau ganjarilah tiap-tiap usaha dan kegigihan ini dengan ganjaran pahala dan kebaikan dunia dan juga akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamu kami berseru, merayu, merintih dan meminta. Ampunilah dosa kami semua, ibu ayah kami, guru-guru kami, anak isteri kami, sanak saudara dan kaum kerabat kami. Lindungilah kami semua daripada azab dan sengsara neraka. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman kepada kami ya Allah, yang menemani kami
sehinggalah kami dapat bertemu denganmu dalam hal keadaan engkau meridai kami ya Allah dan Nabi Muhammad merestui kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, siapa juga yang telah menjayakan majlis kami ini, yang menyertainya dan menjayakannya, murahkanlah rezekinya, berikanlah penjagaan, perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, kemurahan hati, rezeki dan juga rohani dan jasmani, agar dapat terus kekal sebagai hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai daurah kita dengan pembacaan kitab 36 adab dengan Quran bersama Fadil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani hafizahullah taala wa ra'ah. Mudah-mudahan ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi dalam siri-siri yang dirancang akan datang insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada Fadil Ustaz dan juga pada guru-guru Kubat Center dan para asatizah kita. Hingga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.